Perikatan Nasional amalkan demokrasi apa? Setelah pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar dari Istana Kelmarin dan Yang di-Pertuan Agong tidak melantik beliau sebagai Perdana Menteri, maka bersoraklah pemimpin bersatu. Hari ini telah nyata bahawa Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal mempunyai sokongan untuk terus memimpin Kerajaan Perikatan Nasional, kata Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan dalam satu kenyataan media. Menurut beliau, seluruh jentera dan organisasi bersatu kekal menyokong kepimpinan Muhyiddin dalam rangka memastikan kebajikan rakyat terjaga dan ekonomi negara dapat dibina semula. Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membohongi rakyat apabila mendakwa mempunyai cukup sokongan dalam usaha menggulingkan kerajaan. Apa yang difikirkan hanyalah cita-cita peribadi sahaja tanpa memikirkan kesan ketidakstabilan politik kepada ekonomi negara dan kebajikan rakyat, dakwanya. Menurut rekod sebelum menyertai politik, Wan Saiful merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pemikir Institute for Democracy and Economic Affairs atau IDEAS yang diasaskan beliau bersama Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tuanku Muhriz, anak anda Yang di-Pertua Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Ia juga melambangkan betapa Datuk Seri Anwar semakin lama semakin terpisah atau detached daripada denyut nadi rakyat yang mahukan kestabilan, katanya lagi. Entah demokrasi apa yang beliau pelajari dan promosi ketika berada dalam badan pemikir itu apabila beliau memilih untuk bersekongkol dengan gerombolan tebuk atap yang mencuri mandat rakyat pada 1 Mac lalu. Ternyata beliau telah menyeleweng daripada prinsip demokrasi yang bersandarkan pilihan raya umum dalam membentuk kerajaan. Entah ekonomi apa yang beliau ingin tawarkan, kerana sejak merampas kuasa tidak nampak pun apa-apa pertambahan dalam perdagangan dan pelaburan luar. Walaupun Kerajaan Perikatan Nasional mempunyai 3 orang duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri. Kita faham kekangan yang dihadapi oleh Kerajaan Perikatan Nasional ekoran serangan wabak COVID-19. Namun, pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB di seluruh Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri tanpa rundingan dengan kerajaan negeri jelas menunjukkan sikap diskriminasi Kerajaan Persekutuan pimpinan bersatu itu. Jelas ia menunjukkan kegagalan kerajaan tebuk atap dalam menangani krisis ekonomi ekoran pandemik COVID-19. Komunikasi Kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri sangat kritikal dalam menangani krisis agar ketetapan yang diambil tidak menghasilkan sebarang bentuk ketidaktentuan pelaksanaan yang akan memberi impak kepada petugas barisan hadapan, rakyat, lebih-lebih lagi pengusaha industri kecil dan sederhana. Demikian antara lain penegasan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syahri. Semua orang maklum Selangor merupakan sebuah negeri yang dikuasai pembangkang iaitu Pakatan Harapan yang bergantung hasil kepada perdagangan dan industri. Selangor tidak mengeluarkan minyak seperti Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak yang ada hasil bumi tetapi kekal miskin kerana memiliki pemimpin yang tidak kompeten. Malah pemimpin bersatu telah menjatuhkan kerajaan warisan Sabah yang cuba menerapkan kompetensi dalam tadbir urusnya. Akibatnya, kita kembali diserang COVID-19. Sekiranya inilah strategi terdesak yang beliau mahu gunakan, saya cadangkan beliau bersara sahaja daripada politik negara dan benarkan tokoh lain mengambil alih kepimpinan pembangkang agar pembangkang di negara kita boleh menjadi pembangkang yang konstruktif atau konstruktif opposition sindirnya. Janganlah terlalu angkuh saudara. Entah-entah apabila bersatu benar-benar jatuh, pemimpin parti itu kemungkinan tidak terpilih pun untuk mengambil alih kepimpinan pembangkang, apalagi untuk menjadi pembangkang yang konstruktif. Abah mahu menggunakan rotan. Itukah idea canggih dalam demokrasi yang dapat difikirkan oleh pemimpin bersatu?